Itu perkara syubhat. Yang kelima berkaitan dengan makruh. Ini tak boleh lari ni tuan-tuan. Dalam kehidupan kita seharian akan berjumpa dengan benda ni. Halal, haram, syubhat, makruh. Makruh tuan-tuan kita tinggal lebih baik daripada kita buat. Bahkan dapat pahala pula kita tinggal. Bahkan dapat pahala pula kita tinggal perkara yang makruh. Dan yang keempat mubah. Apa benda mubah ni? Harus. Mu nak buat, buatlah. Tak nak buat, lantak dia lah. Boleh tak tu? Kita berasa nak buat, kita buat. Tak nak buat pun ikut kita. Perkara harus. Tuan-tuan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ni tuan-tuan ikut kita. Nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Nak tidur, tidur. Tak nak tidur, sudah. Jadi subuh pagi esok kena balik. Besok ada pula subuh lagi. Tak nak tidur pun tak ada masalah. Subuh besok kena bangun. Itu tuan-tuan. Ini 5 perkara yang digariskan oleh agama kita. Siapa yang garis? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang berhak menentukan benda ni haram satu je, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak menentukan sesuatu benda yang haram adalah Allah. Kadang-kadang Allah sebut dalam Al-Quran, kadang-kadang melalui lisan Nabi kita, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang tuan-tuan diijma' oleh para ulama berdasarkan 2 benda tadi, Al-Quran dan hadis. Dan kadang-kadang dikiaskan perkara berkaitan dengan benda yang haram. Itu tuan-tuan. Ini sumber rujukan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. 4 benda ni. Dan kita hari ni senang tuan-tuan, tak payah nak kaji. Sebab apa? Dah siap dah di depan kita. Cuma kita, Allah kita rajin ke tak nak belajar. Harap nak kaji Quran tuan-tuan, nak baca pun malam. Apatah lagi kita nak kaji. Sebab itu tuan-tuan hari ni kita ada yang siap. Ini tuan-tuan. Terhadap barang yang halal secara mutlak tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya, menggunanya, memakainya dan membuatnya. Benda yang halal ni tuan-tuan secara mutlak Allah suruh, Allah perintahkan kepada kita supaya kita lakukan. Kalau benda makan, Allah suruh kita makan. Kalau pakaian, Allah suruh kita pakai. Sebab apa tuan-tuan? Kalau pakaian ni tuan-tuan, orang lelaki yang menyerupai orang perempuan yang menyerupai orang lelaki, kata Nabi, aku melaknat, Nabi laknat. Nabi melaknat orang lelaki yang menyerupai orang perempuan yang menyerupai orang lelaki. Orang lelaki yang pakai sutra dan sebagainya. Orang lelaki yang pakai perhiasan orang perempuan, emas, pakai rantai. Orang lelaki pakai rantai. Cuma tak ada tali panjang macam buruk tu lah. Cuma ada lah. Kalau kita tak payahlah kan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuatkan terkaburnya doa. Dan makanan yang haram dapat menggelapkan hati serta terdinding doa kita. Sebab apa? Allah suruhkan kita, Allah perintah kita cari benda yang halal, makan benda yang halal, pakai benda yang halal. Yang pertama tuan-tuan, kita mesti ingat. Yang pertama, sebab apa perintah Allah sebegini rupa? Yang pertama, dapat menambahkan cahaya iman kita. Makan benda yang halal, cahaya iman kita akan bertambah. Walaupun kita ni kulit gelap, macam saya ni kulit gelap. Kulit gelap tapi ada lah juga handsome lah juga. Tu tuan-tuan nak cerita ni. Jadi tuan-tuan, cahaya iman tu tuan-tuan ada walaupun hari ni tidak bercahaya. Ketika mana kita berkumpul di padang mahsyar besok tuan-tuan, orang Islam yang beriman kepada Allah, cahaya dia akan terpancar. Inilah menandakan, oh ini orang beriman. Ini orang yang beriman tuan-tuan.
Dan yang kedua, sebab apa Allah suruh kita cari benda yang halal? Yang kedua, mudahnya makbul doa kita. Makan benda yang halal, masuk benda yang halal, pakai benda yang halal. Doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan doa kita. Yang benda yang haram pula, tuan-tuan, kenapa Allah larang? Yang pertama, akan menggelapkan ataupun akan menggelapkan mata hati kita. Dengan sebab benda-benda yang tak elok, dengan sebab dosa, tuan-tuan, saya pernah baca satu ayat kepada tuan-tuan dulu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah. Kalau kita tengok dalam ilmu tafsir, khatam tutup. Kita kalau khatam tutup kan. Khatam dah habis. Bila kita khatam Quran yang terakhir sekali bulan Ramadan tahun lepas, ni nak buka balik kan. Tu khatam. Maksudnya khatam Allah tutupkan mata hati kita. Qulubihim, mata hati kamu. Kata Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsir dia, khatam Allah bukan hanya tutup, tetapi Allah kunci qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka. Sebab apa? Wisyawah, sebab dosa. Tiap-tiap hari duk makan benda yang haram, tiap-tiap hari duk guna benda yang haram, tiap-tiap hari duk guna duit yang haram, pakaian yang haram. Lama kelamaan dengan sebab benda yang haram tadi, Allah tutup mata hati kita. Apabila mata hati ditutup ni tuan-tuan, maka perkara yang kedua akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran. Bukan tuli, bukan pekak, tidak. Tapi tak nak dengar, terhadap benda yang baik. Orang azan pun kita tak dengar. Orang duk kuliah pun kita buat tak peduli. Sebab apa? Allah dah tutup. Pergi buat benda tahu, dia kata dengar kuliah, merepek. Sebab apa? Allah dah tutup. Yang pertama, Allah tutup hati. Yang kedua, Allah tutup pendengaran dia terhadap benda yang baik. Yang ketiga, Allah tutup penglihatan dia. Tak nampak tuan-tuan orang buat baik, tak nampak langsung. Buatlah, nak buat, aku tak nak. Sebab apa? Allah dah tutup dah. Yang ni takut, tuan-tuan. Apabila Allah tutup 3 benda tadi kepada kita, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada kita, tuan-tuan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan hati kita sentiasa terbuka terhadap benda yang baik. Mudah-mudahan pendengaran kita sentiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap benda yang baik dan ditutup terhadap benda yang tidak baik. Dan mata kita, tuan-tuan, sentiasa dilihat, tuan-tuan, biar Allah buka penglihatan kita terhadap benda yang baik, dan biarlah Allah tutup terhadap benda yang tidak baik. Ni tuan-tuan, sebab apa? Sebab benda yang haram. Dan yang kedua, sebab apa Allah suruh jauh daripada benda yang haram? Ialah sebab payahnya Allah nak terima doa kita. Ada dalam sebuah hadis, tuan-tuan, Nabi ceritakan kepada kita seorang lelaki yang sedang berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sedangkan pakaian yang dia pakai daripada yang haram, makanan yang dia makan daripada yang haram. Kata Nabi, bagaimana Allah nak terima doa dia? Tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya doa kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena jauh daripada benda yang haram dan kita buatlah benda yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalaulah tuan-tuan Allah suruh kita makan benda yang halal, bermakna benda yang berkaitan dengan nak makan tu pun tadi kena yang halal. Contoh, Allah suruh kita makan benda yang halal, nak dapat makanan yang halal tu pun mesti melalui jalan yang halal.
Apa jalan yang halal? Kerjaan yang halal. Duit tu dapat daripada sumber yang halal. Bekerja, pekerjaan yang halal. Sebab itu dalam kaedah fiqh, tuan-tuan, ulama sebut, apabila Allah mewajibkan sesuatu benda, benda yang berkaitan dengannya pun wajib. Contoh yang paling mudah, sembahyang. Allah mewajibkan kita sembahyang. Nak sembahyang, Allah mewajibkan kita wajib apa tuan-tuan? Wudu. Wudu ni tuan-tuan, hukum asal dia wajib tak? Ambil air sembahyang wajib tak? Kalau kita tak nak sembahyang, saja-saja ambil, wajib ambil? Tak wajib. Tak wajib. Sunat dapat pahala. Dapat pahala. Seperti mana sahabat Nabi tuan-tuan Bilal, sentiasa terjadi wudu dia. Bilal ni 3 benda yang dia tak pernah tinggal. Yang pertama, sebelum dia nak tidur, dia maafkan semua orang. Yang kedua, dia sentiasa tajrid wudu. Dia sentiasa tajrid wudu. Dan yang ketiga ni tuan-tuan, Bilal, dia ni sentiasa bertaubat kepada Allah. Sehingga Nabi Isra Mi'raj, Bilal masa tu ada lagi, Nabi dah dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tajrid wudu tidak ada masalah, ataupun perbaharui wudu, ataupun sentiasa ada dalam keadaan berwudu. Lagi bagus, dinding kita, protect kita daripada iblis, syaitan dan sebagainya. Tapi nak ceritanya wajib tak? Tak wajib. Bila wajib ambil wudu ni? Bila nak semayang, nak baca Quran. Bila nak semayang, nak baca Quran, wajiblah wudu. Asalnya tak wajib. Begitu juga tuan-tuan, apabila Allah perintahkan kepada kita makan benda yang halal, nak dapat makanan yang halal itu pun wajib. Wajib apa? Wajib yang halal juga. Kerja yang halal, sumber rezeki yang halal, maka pendapatan kita yang halal. Ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca dalam sebuah hadis tuan-tuan. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan tanya kepada kita umur kita, ilmu kita, yang ketiga harta kita. An malihi min aina iktasabahu, daripada mana kamu dapat? Wa fima anfaqahu, dan untuk apa kamu belanjakan dia? Bukan dapat daripada sumber yang halal, belanja daripada sumber yang haram. Tak betul. Mesti halal dapat, halal keluar. Ini baru. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan, sedikit sebanyak pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita boleh faham perkara yang pertama tadi berkaitan dengan benda yang halal dan benda yang haram. Sebelum kita akan masuk pula pada bulan akan datang, benda yang berkaitan dengan haram pula. Tadi halal. Ini benda khusus untuk yang haram. Siapakah yang berhak menentukan yang haram, dan bagaimana pula benda yang haram tadi memberi kesan kepada kehidupan. Lepas tu kita akan masuk tajuk. Kita akan pilih tuan-tuan tajuk mengikut kesesuaian. Kadang-kadang saya tak ikut urutan dalam ni, kadang-kadang saya nak ikut keadaan kesesuaian, mengikut keadaan semasa. Kadang-kadang kita ambil bab perkahwinan dulu, kadang-kadang kita ambil bab perhiasan dulu, kadang-kadang kita ambil bab apa? Perhiasan dalam rumah dulu, dan kita suka berhias dalam rumah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sekadar dulu tuan-tuan. Sekiranya ada tersilap dan tersalah, saya mohon ampun dan maaf. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim bina wa sallim tawfiqana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ajisana wa sallim kulli syai'in a'tayna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil